Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam channel Habbahin, Hidup Satu Perjuangan. Okey, hari ini kita nak sembang pasal, tahukah anda bacaan yang kita amalkan dalam membaca Al-Quran di Malaysia ini? Jom kita tengok. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Setiap teori akan terus wujud jika ada generasi yang meneruskan teori tersebut. Dalam bidang fiqh, pendapat ulama mengatakan mazhab dalam fiqh semuanya ada 17. Ada pendapat lain yang mengatakan mazhab dalam bidang fiqh sebenarnya ada lebih daripada 70 mazhab. Tetapi umum kita ketahui dalam bidang fiqh cuma ada 4 mazhab. Mengapa perkara ini terjadi? Perkara ini terjadi disebabkan 4 mazhab ini ada orang yang mengembangkan dan ada generasi yang meneruskan mazhab-mazhab ini. Sebab itulah kita ketahui dan umum semua mengetahui bahawa dalam bidang fiqh cuma ada 4 mazhab. Begitu juga dengan setiap manhaj qiraat ataupun metod ataupun variasi bacaan Al-Quran tertentu akan tetap wujud selamanya jika para generasi seterusnya melanjutkan dan menyebarkan manhaj tersebut. Generasi yang berjaya menyampaikan dan menyebarkan ke masyarakat umum disebut sebagai perawi. Dalam ilmu qiraat, para imam qiraat seperti yang kita ketahui ada 7 ataupun 10 ataupun 14 dipanggil sebagai pengumpul manhaj atau pemilik qiraat yang dihasilkan daripada pemilihan dan penelitian bacaan yang diambil daripada guru-gurunya. Manakala perawi iaitu yang mengambil bacaan daripada imam qiraat pula dipanggil sebagai penerus manhaj bacaan, lalu mereka memperkenalkannya kepada umum. Sedangkan perawi berikut mempunyai beberapa penerus generasi yang dipanggil pula sebagai tariq ataupun jalur perawi yang mengembangkan serta memasyhurkan bacaan imamnya. Dalam ilmu qiraat, setiap imam mempunyai 2 perawi dan setiap perawi mempunyai 2 tariq atau jalur bacaan dalam qiraat. Sebagai contoh, imam qiraat adalah Asim. Anak muridnya ada 2 orang dipanggil perawi iaitu Syu'bah dan Hafsun. Imam Hafsun atau nama lengkapnya adalah Hafs bin Sulaiman bin Mughirah bin Abi Dawud Al-Asadi Al-Kufi Al-Bazzar. Perkataan Al-Bazzar dinisbahkan kepada penjual baju dan kunyahnya adalah Abu Umar. Ada banyak gelaran yang dimiliki oleh Imam Hafsun. Salah satunya adalah Al-Hujjah, sabat iaitu mantap, pemilik riwayat yang terkenal. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahawa riwayat Imam Hafsun ini adalah satu-satunya riwayat yang paling banyak dibaca di dunia Islam. Beliau lahir pada tahun 90 Hijrah. Sekurang-kurangnya ada 5 sebab kenapa bacaan riwayat Imam Hafsun ni adalah bacaan yang paling famous dan rata-ratanya di seluruh dunia banyak baca riwayat Hafsun ini. Sebab yang pertama adalah
bacaan Imam Hafsun diambil terus daripada 5 orang sahabat Nabi yang masyhur, yang diiktiraf sebagai bacaan yang terbaik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama adalah Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang bacaannya mendapat pengiktirafan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua diambil daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, khalifah keempat, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menantu baginda. Yang ketiga diambil daripada Zaid bin Sabit, penulis wahyu yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat diambil daripada Ubay bin Ka'ab, sahabat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan Al-Quran kepadanya. Dan yang terakhir diambil daripada Sayyidina Uthman ibnu Affan, khalifah ketiga yang memerintah untuk dituliskan Al-Quran secara sistematik. Sebab yang kedua adalah bacaan Imam Hafsun lebih mirip ataupun 90%-nya sama dengan tulisan resam Osmani yang disebarkan di serata dunia. Tidak banyak bacaan Imam Hafsun dibaca dengan 2 ataupun 3 wajah bacaan yang tertakluk ataupun yang tertulis di dalam resam Osmani. Hanya beberapa sahaja, seperti perkataan dha'fin dalam surah Ar-Rum ayat ke-54, dengan Imam Hafsun membaca dengan 2 wajah, iaitu dengan bacaan fathah ataupun baris atas pada huruf dhad, dan bacaan kedua dibaca dengan baris depan pada bacaan dha'fan ataupun dha'fin. Sebab yang ketiga adalah disebabkan banyak tersebar kerana pemerintah dan mazhab. Umum kita ketahui bahawa pada waktu itu mazhab Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi yang sangat meluas di dunia Islam. Imam Abu Hanifah dan Imam Hafsun lahir pada waktu dan kurun yang sama, iaitu Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijrah, manakala Imam Hafsun lahir pada tahun 90 Hijrah. Ketika zaman beliau, mazhab rasmi ialah mazhab Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi, dan beliau membaca Al-Quran versi ataupun dalam riwayat Imam Hafsun. Beliau sezaman dengan Imam Hafsun dan Imam Asim. Begitu juga dengan penyebaran riwayat ataupun bacaan daripada Imam Hafsun, sampaikan Al-Quran yang dicetak buat kali pertamanya di Hamburg, Jerman pada kurun ke-15 Masihi adalah mengikut riwayat Imam Hafsun bin Sulaiman. Dan ketika zaman kegemilangan Islam, iaitu pada zaman Khalifah Uthmaniyah, juga telah mencetakkan Al-Quran versi ataupun riwayat Imam Hafsun pada tahun 1924 Masihi. Dan sebab yang terakhir kenapa riwayat ataupun bacaan Imam Hafsun ini adalah bacaan yang paling masyhur adalah disebabkan Imam Hafsun duduk ataupun tinggal di 2 kota yang tempat penyebarannya agama Islam, iaitu yang pertama di kota Baghdad. Baghdad adalah satu pusat kegiatan ilmiah dan pusat pemerintahan khalifah. Dan yang kedua adalah kota Mekah. Umum kita ketahui bahawa kota Mekah adalah kota yang masyhur, tempat orang Muslim seluruh dunia berkumpul untuk menunaikan haji dan umrah. Disebabkan oleh kelima-lima sebab ini, bacaan daripada Imam Hafsun bin Sulaiman adalah bacaan yang paling masyhur di seluruh dunia. Dan cetakan-cetakan Al-Quran, CD-CD yang dirakamkan, audio-audio yang dirakamkan juga kebanyakannya dalam
bacaan ataupun riwayat Imam Hafsun bin Sulaiman. Wallahu a'lam.